may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka akan difaqihkannya dalam agama. Sampailah kita kepada pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-81. Kita sekarang berada di penghujung kitab ilmu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada 40 kitab, 40 bab yang dinamakan kitab. Kita dah sampai ke penghujung kitab ilmu. InsyaAllah, jika tidak ada aran melintang, minggu depan kita buat majlis khatam lah. Ada sedikit jamuan lah, tuan-tuan datang lah. Majlis khatam kitab ilmu. Jadi tujuan kita belajar ni untuk menyeimbangkan 3 tungku agama, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Kita bagi tahu hari itu tauhid ni seumpama kita mendaftar untuk menjadi calon satu peperiksaan. Kalau kita tak daftar nama kita dalam peperiksaan tu, walau kita boleh jawab semua soalan 100% A, tapi tak ada sijil yang akan dikeluarkan untuk kita. Maksud dia, kita baik macam mana pun, kalau bukan orang Islam, tak akan berjaya di akhirat nanti. Jadi tauhid ni seumpama nak daftar jadi calon peperiksaan. Fiqh pula ialah cara-cara nak jawab, nak bulat di mana, kalau salah nak padam macam mana, nak tulis nama macam mana, nombor giliran macam mana, cara-cara nak menjawab. Kalau kita tahu cara-cara menjawab ni, insya-Allah boleh lulus. Tapi nak dapat cemerlang A+, B, susah nak dapat. Jadi dalam agama pula fiqh ni cara-cara. Cara mengerjakan haji, cara solat, cara puasa, cara mengeluarkan zakat dan lain-lain. Tasawuf pula ialah cara nak dapat cemerlang. Macam mana kita nak jawab atas soalan ni supaya boleh dapat A, kurang-kurang pun B. Tu kena tasawuf. Jadi tauhid tadi kita mendaftar jadi calon periksa, fiqh tadi cara-cara nak menjawab, dan tasawuf tadi macam mana cara nak dapat A pasal tu. Inilah hubungan antara tauhid, fiqh dan tasawuf. Imbas kembali pelajaran kuliah yang lepas. Dalam kitab Ihya ini ada 40 kitab. Kitab yang sedang kita lalui ialah kitab ilmu. Dalam kitab ilmu ni ada 7 bahagian. Kita sekarang masuk bahagian yang terakhir. Kiranya malam ni malam terakhir. Cerita bab akal. Apakah 4 pengertian akal? Yang kata akal ni apa benda? Kata Imam Ghazali, akal ni ada 4 jenis. Yang pertama, akal ni ialah satu kelebihan yang membezakan manusia dengan binatang. Kalau letak sebelah-sebelah, yang mana ada akal, yang mana tak ada, kita tunjuk, ni yang manusia ni haiwan berakal, yang binatang ni tadi tidak berakal. Itu maksud akal. Contohnya kita letak manusia sebelah, ataupun dalam perisalah, yang manakah haiwan berakal? A manusia, B tenuk, C jebon, D gajah. Kita akan tanda A, haiwan berakal, manusia. Akal jenis yang kedua pula ialah kebolehan berfikir. Akal yang pertama tadi nak bezakan antara manusia bukan manusia. Akal jenis kedua ni kebolehan berfikir. Contoh kita kata, budak ni dah berakal ni, dah masuk 6 tahun 7 tahun berakal ni. Jadi kebolehan yang kedua ni dia datang sendiri. Bila umur kita 7 tahun, tambah sikit. Umur kita 10 tahun, tambah lagi. Umur kita dah balik, tambah lagi akalnya. Bila dah dewasa, tambah lagi akalnya. Tu akal yang jenis yang kedua. Akal ni dia datang secara semula jadi. Boleh berfikir ke tak boleh berfikir? Itu maksud dia. Akal yang pertama tadi, manusia ke bukan manusia? Akal jenis yang kedua, boleh fikir ke tak boleh fikir? Akal jenis yang ketiga pula. Akal yang ketiga ini ialah kepandaian. Semua manusia ada akal yang kedua, iaitu akal yang jenis berfikir tadi. Masa kita umur 7 tahun, kita boleh fikir benda sekian-sekian. Umur kita akhir balik, boleh fikir sekian-sekian. Umur kita 40 tahun, boleh fikir sekian-sekian. Yang tu semua orang ada. Tapi
Akal jenis yang ketiga ialah kepandaian. Walaupun semua orang ada akal yang kedua, kepandaian berbeza. Sebab itu dalam peperiksaan ada orang boleh dapat A, ada orang boleh dapat E. Dia berbeza. Akal semua ada akal. Dalam satu kelas tu 30 orang, semua pelajar ada akal. Tapi ada orang kita sebut dia ni akal lebih ni, akal bagus. Sebab apa? Periksa nombor 1 saja. Tak nombor 1, nombor 2, nombor 3 tak pernah dapat, akal bagus. Yang seorang lagi pula, dia ni pun dapat nombor 1 juga tapi dari belakang. Dia ni akal dia lembab sikit. Tu beza dia. Akal yang pertama tadi nak beza manusia dengan haiwan. Akal yang kedua semua orang ada, iaitu kebolehan berfikir. Akal jenis yang ketiga kepandaian. Ada orang dia bijaksana, ada orang dia biasa-biasa, ada orang dia lemah. Akal jenis yang keempat pula ialah kekuatan mencegah hawa nafsu. Ada orang dia pandai, masuk universiti, dapat PhD, ada gelar doktor, tapi dia tak boleh kekang hawa nafsu dia. Yang tu kira tak berakai. Kalau jenis yang keempat, kita bagi contoh hari tu, tak ada akal punya orang, kita cakap tu kepada siapa? Kepada ulama. Ulama kita kata tak ada akal punya orang, padahal dia pandai daripada kita. Sebab apa? Ulama tu kata contohnya lah, kaum ibu kalau dah darurat sangat bolehlah mengacur. Tak apa ulama cakap macam ni, tak ada akalnya ulama. Kita kata kan, padahal dia pandai daripada kita lagi, tapi dia cakap tu benda yang salah, kita kata tak ada akal, walaupun dia pandai. Akal nombor 3 dia lebih, tapi akal yang keempat tadi dia kurang. Ataupun cikgu, balik-balik anak kita nak berjalan tak boleh tak. Perempuan pula, kenapa ni? Cikgu suruh ketuk ketampi 200 kali. Sampai 200 kali perempuan sampai rosak peranakan. Mana boleh nak ketuk ketampi? Tak ada akalnya cikgu, padahal cikgu tu lagi pandai daripada kita. Tapi sebab akal jenis keempat tadi yang nak ditekankan oleh Imam Al-Ghazali ialah akal pasal mengekang hawa nafsu. Tak mau buat benda yang salah. Akal tu yang lagi penting. Contoh lagi kita kata ni khalifah. Khalifah, menteri-menteri khalifah, gubernur-gubernur lagi pandai daripada kita. Tapi kita kata tak ada akal punya khalifah, tak ada akal punya menteri. Sebab apa? Kita nampak dia minum arak. Dia pandai daripada kita lagi, tapi dia nak kontrol akal yang nombor 4 ni tak boleh. Kita kata tak ada akal punya orang. Ataupun dia lulusan luar negara, memang pandai, gelaran doktor, tapi dia cakap agama Islam ni tak adil. Sebab apa tak adil? Sebab agama Islam ni di undang-undang dia dicipta oleh orang lelaki, iaitu Nabi Muhammad. Sebab tu tak adil untuk orang perempuan. Dia kata tak ada akal ni orang. Dia agama Islam, belajar luar negara, ilmu banyak, tapi dia kata undang-undang Islam tak adil sebab dicipta oleh orang lelaki, disusun oleh orang lelaki. Maksud dia hantam Nabi Muhammad. Kita kata tak ada akal punya orang, padahal kita tak pandai pun. Tapi sebab dia tak boleh kontrol nafsu dia tu tadi. Jadi akal jenis yang pertama, akal ini ialah satu kelebihan yang membezakan manusia dengan haiwan. Akal jenis pertama ni bersifat semula jadi. Kalau dia tu lahir sebagai manusia, automatik ada akal tu. Kalau dia lahir sebagai haiwan, automatik tak ada. Kalau dia lahir sebagai tumbuh-tumbuhan, automatik tak ada. Manusia je ada dengan jin. Sepandai-pandai binatang, kita tak mengatakan dia berakal. Akal jenis ini ialah satu perisian ataupun software yang Allah letak pada diri manusia untuk membolehkan manusia menyelesaikan perkara-perkara yang memerlukan kepada berfikir untuk menyelesaikannya. Akal jenis tak usaha pun dia ada, kecuali lah orang tu orang gila. Lahir-lahir tu akal tu ada dah. Dia makin lama makin naik, makin lama makin naik. Akal jenis kedua, akal ni ialah kebolehan berfikir. Dia pun wujud secara semula jadi. Kita tak usaha pun dia datang. Masuk umur kita 5, 6, 7 tahun, cara berfikir kita tu dah makin cantik dah. Bila kita dah meningkat akil balik, berfikir kita lagi cantik. Bila kita dah dewasa, cara berfikir kita lagi cantik. Bila kita dah masuk umur matang, dah 40 tahun ke atas dah, lagi cantik cara berfikir dia. Yang ni semua orang ada. Akal jenis kedua ni pun secara semula jadi. Dia tak usaha pun dia datang. Kebolehan akal jenis kedua ni, dia meningkat sesuai dengan meningkatnya usia kita. Akal jenis ketiga,